warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba, kami semua redha Islam cara hidup kami, Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab andai umat ini hidup seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qudwah kita yang paling utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi tajuk kepada buku ini, andai umat ini hidup seperti Umar, bukan untuk ditinggalkan Rasulullah. Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi nombor satu dalam semua perkara. Adapun di kalangan umat Nabi Muhammad, yang paling ikut Nabi nombor 2 Sayyidina Umar. Kita umat Nabi Muhammad, andai umat ini mengikut Rasulullah seperti Umar. Itu maksud tajuk buku, andai umat ini hidup seperti Umar. Andai umat ini mencintai Rasulullah seperti Umar. Andai umat ini meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, nescaya mereka akan mendapat kemuliaan seperti yang diperolehi oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kemuliaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tinggi seperti Sayyidina Umar. Muka surat 49, teguran Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi 11. Takkan sekalipun isteri yang ramai ni, takkan sekalipun isteri Nabi yang ramai ni takkan tak pernah buat perangai. Sekali tak pernah buat perangai ke berkahwin dengan Nabi berbelas tahun ataupun bertahun-tahun? Jawapannya ada. Hari ini secara jujur kita tengok dalam rumah tangga, kalau tak tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu buat perangai. Benda kecil tapi nak jadi bergaduh, jadi besar. Benda kecil dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau tak tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu. Subhanallah, tiap-tiap minggu ada perang. Ni contoh. Tapi contoh ni berlaku walaupun contoh dalam rumah tangga. Rasulullah 11 orang isteri yang direkodkan oleh para sahabat luar biasa. Nabi, Masya Allah, hanya ada beberapa kali sahaja isteri Nabi yang kita kata bahasa orang hari ni yang buat perangai sampai Nabi kecil hati.
Bayang tengok, menguruskan 9 orang ataupun 11, 9 macam itulah, beberapa riwayat, menguruskan 9 ataupun 11 orang isteri dengan tenang. Ada yang Nabi berkahwin 10 tahun, ada yang 9, ada yang 8 tahun. Bila baca dalam sirah, kalau baca sirah yang kecil-kecil, dia tak sebut benda ni. Baca pula cerita hidup tentang Sayyidina Umar, contoh buku ni tentang Umar sahaja. Yang ni baru 1% daripada kehidupan Sayyidina Umar ni, buku ni sikit lah, baru 1%. Betul, ni 200 muka surat. Ada lagi 99% cerita Sayyidina Umar. Maksudnya panjang, sebab Sayyidina Umar memerintah, maka dia punya cerita pemerintahan dia sangat luas, panjang. Bila kita tengok cerita mendalam tentang Sayyidina Umar yang ada kaitan kekeluargaan dengan Nabi secara jauh dan secara dekat, kita nampak lagi apa yang berlaku. Nampak apa yang berlaku, iaitu ada beberapa kali isteri-isteri Nabi membuatkan Nabi kecil hati. Antaranya yang sehingga menyebabkan Allah menurunkan satu ayat, semalam saya sebut At-Tahrim ayat 4, menegur beberapa orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi ni pemimpin tertinggi, apa yang berlaku tu habis pakat orang lain pakat tahu. Orang lain pakat bersembang berkenaan dengan benda tu. Maka Sayyidina Umar boleh tengok pada muka surat 51. Kita tengok muka surat 51 diceritakan tetapi tidak diperincikan secara panjang lebar, cerita umum lah. Kita nak ambil iktibar bahawa orang perempuan ni, orang lelaki pun samalah ni, orang perempuan orang lelaki kan. Cuma isteri ni kalau dia tidak banyak merungut, dia tidak banyak mempertikai, dia tidak banyak berleter, ni antara hobi-hobi orang perempuan yang ada pada kebanyakan orang perempuan, maka dia isteri yang solehah. Dalam cerita ni sebab Nabi orang soleh. Siapa baca sirah Nabi boleh tengok bagaimana Rasulullah sangat disenangi oleh isteri-isteri, sangat disayangi oleh isteri. Bila Nabi latih isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam untuk hidup susah, Nabi latih isteri-isteri untuk hidup susah. Isteri-isteri Nabi satu hari komplain sebab hidup susah, barang dapur tak cukup sebagainya. Allah bagi peluang, pilihan, kalau nak berpisah silakan. Allah akan ganti dengan wanita-wanita yang salihah. Maka semua isteri Nabi buat keputusan untuk tak mahu pisah dan duduk dengan Nabi. Sebab jarang sangat nak jumpa satu orang manusia yang boleh, satu orang suami ni sangat jarang lah, yang boleh buat kerja rumah sekali dengan isteri, walaupun telah mencapai tahap seorang Rasul yang mulia, walaupun telah capai tahap seorang pemimpin tertinggi sebuah negara. Nabi lipat baju dengan isteri, Nabi sapu sampah dengan isteri, Nabi tolong masak dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut
Sebut sudut ni pun dah ramai yang tak boleh buat. Satu sudut baru Nabi dengan isteri-isteri dia. Jadi pada satu hari, kata Sayyidina Umar, aku dan seorang Ansar selalu kami bergilir-gilir untuk mendapatkan ilmu daripada Nabi, sebab kami bekerja jauh dari pekan Madinah. Sayyidina Umar ni dengan satu orang Ansar, kadang-kadang Ansar ni keluar, Sayyidina Umar duduk dengan Nabi. Bila sahabat ni balik, Sayyidina Umar akan cerita, dia akan panggil, khas sahabat ni, tengok hidup para sahabat tak mau terlepas ilmu daripada Nabi. Depa pilih di kalangan ramai tu, depa pilih ramai-ramai di kalangan yang ramai tadi, depa pilih, Sayyidina Umar pilih seorang. Kalau aku tak ada kan, hang dengar elok apa yang Nabi sebut, bila aku balik nanti cerita semua. Sayyidina Umar pun macam tu. Kalau sahabat tu keluar, Sayyidina Umar ada 2 hari, sahabat tu balik daripada jauh, maka Sayyidina Umar akan cerita apa yang Nabi cerita, apa yang berlaku di kota Madinah daripada orang ni. Sampai satu hari sahabat daripada Ansar ini yang selalu rapat dengan Sayyidina Umar untuk bertukar-tukar maklumat apa yang berlaku di Madinah, apa yang Nabi cerita, apa yang Nabi bagi tahu, apa yang Nabi ajak hari ni. Satu hari sahabat ni mai di rumah Sayyidina Umar, satu petang, ketuk pintu apa semua. Sayyidina Umar tanya apa yang berlaku, sebab datang dalam keadaan yang kalut, macam sesuatu yang besar. Adakah Rom setelah menyerang kita? Sayyidina Umar tanya. Dia kata bukan, tapi lebih serius daripada tu lagi, kata sahabat tu. Jadi sahabat tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan beberapa isterinya. Nabi cerai beberapa isterinya. Sayyidina Umar pun kata Hafsah, dia mengagak Hafsah mesti diceraikan, anak dia Hafsah bintu Umar. Sayyidina Umar dalam hati dia agak Sayyidah Hafsah mesti kena. Sayyidah Hafsah mesti kena. Sayyidah Hafsah ni seorang yang salihah. Dia salihah. Tetapi dalam salihah tu pun, orang perempuan ni dia ada jugalah yang nak petikai, yang nak menjawab. Menjawab satu lagi antara hobi kebahagiaan orang perempuan lah. Selain daripada beletir, majoriti beletir ni majoriti. Kalau dapat isteri tak beletir, bidadari lah tu. InsyaAllah nikmat yang cukup besar. Kemudian habis sembahyang subuh, Sayyidina Umar pun bersiap-siap pergi ke rumah anaknya Hafsah bintu Umar. Tengok jadi mak dengan ayah, jangan selalu bela anak, jangan selalu puji anak, jangan selalu anak yang betul, jangan selalu sangat. Siapa yang jadi cikgu dia tahulah. Tambah kalau ada mak ayah, tapi tak ramai. Ada mak ayah, anak tak pernah salah. Anak kena marah di sekolah pun guru yang salah. Anak tak buat apa pun guru yang salah. Anak bagi pecah apa pun warden yang salah, tak tengok. Ni ada, tapi tak ramai, 2-3 orang je. Anak tak pernah salah. Mudarat dia, anak ni rosak cara hidup dan cara berfikir dia satu hari nanti. Bukan rosak ke semua, salah satu sudut hidupan dia jadi rosak. Dia tak berasa dia pernah buat salah. Sampai satu hari bila dia berkahwin, dia adalah anak yang baik di mata mak dia, mata ayah dia. Dan dia sangat taat dengan ibu dan ayah dia, dan dia tak taat pun kat suami. Ini berlaku. Sikit dia tak dengar kat suami dia, sehingga suami tu perasan. 2-3 bulan berkahwin ni, suami tu tahu kalau mak dia kata A lah dia buat. Kalau suami kata C, dia takkan buat C.
Sebab mak ni selalu puji, depan orang pun puji, anak tak pernah salah. Dan anak tu hanya taat dengan mak, dengan ayah, dan tidak taat kepada suami. Ini antara yang antara penyakit lah, penyakit yang ada dalam masyarakat. Ada, tapi ini pun jarang-jarang juga. Kalau dapat, maka bersabarlah, sabar. Sayyidina Umar, bila dia dapat berita, kata ni baru berita, dia nak kenal pasti. Ini sifat orang Muslim. Yang pertama, nak kenal pasti. Tabayun ni kena selidik dulu. Bukannya terus Nabi ceraikan beberapa isteri, terus type, masuk dalam Insta, masuk dalam status Facebook, habis matilah kita semua, Nabi dah ni kan, rugilah kita semua, celakalah wanita-wanita yang Nabi ceraikan. Kita tak tanya dah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, selain daripada mengenal pasti, tabayun terlebih dahulu, Sayyidina Umar bersiap. Dia pun pergi ke rumah anak dia, Hafsah bintu Umar. Bila dia pergi ke rumah anak dia, Sayyidah Hafsah, dia masuk, tengok Sayyidah Hafsah dah menangis. Teriak dah, menangis, teriak. Seronok ke sedih? Sedih. Sayyidina Umar pun masuk. Dia tanya, wahai anak, apakah Rasulullah menceraikan kamu? Hafsah jawab, tidak tahu. Dia tak jawab ya, dia tak jawab tidak. Dia tak pasti. Sayyidah Hafsah sendiri tak pasti. Cuma isteri-isteri Nabi ni yang dimarahi ni, nampak Nabi dalam keadaan yang begitu kecewa dan Nabi marah. Tetapi Nabi tidak mengherdik, Nabi tidak menghina, Nabi tidak menjentik walaupun hidung atau telinga isteri dia. Tak ada. Yang ni benda kedua yang payah nak jumpa suami hari ni. Tadi saya kata kat isteri kan, ni suami pula. Susah nak jumpa suami macam ni. Berkahwin 10 tahun tak pernah mengangkat suara. Itu Rasulullah sahaja sallallahu alaihi wasallam. Kita berkahwin setahun, setiap minggu mengangkat suara. Suami mengangkat suara, bahkan isteri mengangkat suara. Hari ni sangat popular, isteri mengangkat suara di depan suami, menjerkah suami, yang sangat popular, sangat ramai. Keadaan ni banyak durhaka. Bila Sayyidina Umar pergi ke rumah anak dia, cuba tengok bukan membela anak, satu, tak semua betul, bukan semua anak dia betul Sayyidina Umar apa yang dia ajak. Yang kedua, tabayun, mesti tanya dua-dua pihak. Tengok apa yang Sayyidina Umar ajak. Dia pergi rumah anak dia, apakah Rasulullah ceraikan kamu? Tidak tahu. Di sini salihahnya Sayyidah Hafsah baik. Dia kata tak tahu. Sebab Nabi duduk dalam bilik dan Nabi tak mahu bercakap dengan kami. Bila Nabi merajuk kecil hati, confirm yang salah ni isteri, mesti. Kemudian Sayyidina Umar dah dapat ni lah daripada anak dia. Sayyidina Umar kata, wahai Hafsah, itu Rasulullah. Tengok ayah yang bijak. Satu, dia tabayun, kenal pasti betul tak kes tu. Yang kedua, dia kata wahai Hafsah, itu Rasulullah. Sesiapa yang membuatkan Nabi marah, dia membuatkan Allah marah. Dia tak sama tau. Dengan Rasulullah ni, dia ada khususiyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada macam-macam. Orang yang Islam di depan Nabi sampai mati dalam keadaan Islam, kedudukan dia tidak akan pernah dapat ditandingi oleh mana-mana umat Rasulullah, sesoleh apapun umat itu. Sebab mereka beriman di hadapan Rasulullah, Allah pilih mereka untuk hidup pada zaman Nabi. Sebab iman mereka tinggi, kuat.
Sayyidina Umar pesan, wahai Hafsah, yang tu Rasulullah, bukan orang biasa, bukan mana-mana orang saleh, itu pesuruh Allah. Kamu bangkitkan kemarahan Rasulullah, bermaksud kamu bangkitkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Sayyidina Umar pun nasihat anak dia. Satu dia marah anak dia. Kemudian Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi. Tengok dia pergi jumpa Nabi. Boleh ke tak boleh ke apakah, dia nak tahu apa yang berlaku. Dia bukan yang jenis dengar terus type sebar, bukan. Itu perangai orang hari ni. Majoriti kita hari ni, majoriti berita apa dapat, type, share, sebar. Betul tak betul? Tak tahu. Tiba-tiba benda tu tak betul, tanggung dosa. 7,000 dah orang share, 7,000 orang share. Tiba-tiba benda tu fitnah, tuduhan kepada orang yang dituduh tu, dengan tuduhan dosa besar. Tuduh tu dah dosa besar dah, mereka-reka pula, bahaya. Umar bin Al-Khattab pergi rumah Nabi, bukan pergi rumah Nabi, pergi ke satu bilik. Mereka bagi tahu Rasulullah ada di situ. Siapa tak berani apa? Siapa tak berani masuk? Siapa tak berani minta izin untuk masuk ke sebagainya? Ada seorang yang menjaga di pintu, seorang hamba abdi berkulit hitam. Sayyidina Umar pun pergi. Dia kata, wahai fulan, boleh tak bagi tahu kepada Rasulullah, Umar minta izin untuk masuk. Dia, tuan-tuan, setiap manusia ni dia ada kawan rapat. Semua orang atas dunia ni dia ada kawan-kawan rapat. Sebesar apa pun dia. Dia Perdana Menteri kah, dia Pertuan Agong kah, dia Permaisuri kah, dia Menteri Besar kah, dia ada orang yang dia senang untuk bersembang, untuk berjumpa. Sayyidina Umar minta izin hamba abdi ni masuk dalam. Dia pun keluar. Dia kata, aku dah bagi tahu Nabi tidak bercakap apa-apa. Nabi tak jawab. So, Nabi duduk sedih. Nabi manusia, Nabi bukan malaikat, Nabi manusia. Cuma sedih Nabi dengan sedih kita tak sama. Sedih kita lama. Sedih kita nak minta MC kan, sampai nak kena cuti. Sedih kita menyalahkan Allah, itu sedih kita lah, dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar dia minta izin, kawan tu masuk dalam, dia keluar. Kawan ni kata, Nabi tak jawab apa-apa. Sayyidina Umar kata, sebut tak nama aku? Sebut. Minta sat izin Rasulullah sekali lagi. Kata Umar, nak masuk sat saja. Hamba abdi ni masuk, bagi tahu apa semua, dia pun keluar. Aku dah bagi tahu, Umar dah ada di pintu dah. Dia nak minta izin. Nabi diam. Sayyidina Umar pun tunduk. Sayyidina Umar ni kawan rapat Nabi. Dia tunduk. Dia kata Nabi sedih. Dia pun nak balik. Bila dia pun nak balik, hamba abdi ni masuk dalam. Lepas tu dia keluar balik. Dia kata, Umar. Rasulullah panggil masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil masuk. Sayyidina Umar pun masuk. Sayyidina Umar masuk, kemudian dia tanya, ya Rasulullah, apakah kamu menceraikan isteri-isteri kamu? Menceraikan beberapa isteri kamu? Tengok Sayyidina Umar dia tanya, ya Rasulullah, apakah kamu telah menceraikan beberapa isteri kamu? Nabi kata tidak. Ni maklumat nombor 1. Kes yang berlaku, maksudnya cerita yang tersebar, Nabi menceraikan beberapa isteri. Sayyidina Umar pergi tanya pihak yang pertama. Sebahagian isteri Nabi, antaranya Hafsah bintu Umar. Hafsah kata tak tahu. Ini kes. Sayyidina Umar berjumpa pula dengan pihak yang paling utama, Rasulullah, untuk kenal pasti. Ini tabayyun. Tabayyun ini adalah sunnah Rasulullah dan para sahabat. Mesti tanya dulu. Bila jumpa Nabi, wahai Rasulullah, apakah kamu mencerai isteri kamu? Tidak. Nabi tak cerai. Sayyidina Umar bertakbir, Allahu Akbar. Dia seronok. Dia kata Alhamdulillah. Sayyidina Umar seronok.
Dia pun minta izin, boleh tak duduk? Nabi tengok dia kata boleh duduk. Kawan rapat yang Nabi senang untuk bercakap ketika Nabi dalam keadaan yang macam itulah, duduk. Sayyidina Umar pun mula sembang, ya Rasulullah, kita ni lepas pindah mai ke Madinah, dulu kita duduk di Mekah, isteri-isteri kita tak pernah lawan cakap. Sebab dulu di Mekah semua orang perempuan faham suami memutuskan, membuat keputusan. Suami letak, pilih nama anak. Suami yang menentukan anak ni nak belajar apa. Suami yang mendidik anak bersama dengan isteri. Suami wajib cari nafkah, bukan isteri. Suami mesti mempertahankan keselamatan anak dan keluarga. Suami di Mekah dulu, isteri-isteri kita ni saya huraikan apa yang Sayyidina Umar bersembang dengan Nabi. Ada hadisnya. Ya Rasulullah, dulu isteri kita di Mekah tak ada yang lawan, tak pernah menjawab. Ini poin yang besar perbualan Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Wahai pesuruh Allah, dulu isteri-isteri kita di Mekah, kebanyakan isteri-isteri di Mekah semua tak menjawab, semua taat dengan suami. Suami pun lakukan tanggungjawab dengan baik. Tapi bila kita pindah mai Madinah, Madinah ni lelaki-lelaki Madinah dia lebih lembut memang. Lelaki-lelaki Madinah dia lebih lembut, dan isteri-isteri orang perempuan bila suami-suami ni lembut di sana, bukan lembut sotong, lembut lemah lembut. Bila suami-suami lemah lembut, dia akan mula naik tocang-tocang yang diikat tu, dia akan mula nak melawan, nak menjawab. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bila kita pindah mai Madinah, wanita-wanita Madinah kadang-kala menjawab suami-suami mereka. Dia suka menjawab. Ini antara hobi kebanyakan orang perempuan lah, isteri tolong jaga menjawab. Maka Nabi senyum. Nabi dah mula senyum, subhanallah. Bila kawan rapat dia nampak cara Sayyidina Umar, dia main cerita nak bagi Nabi ni. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, tadi aku dah pergi ke rumah Hafsah, aku marah Hafsah, aku bagi tahu dekat dia, ini pesuruh Allah. Nabi lagi senyum. Bila Sayyidina Umar cerita kata dia dah marah anak dia, dia tegur anak dia, Nabi senyum. Maksudnya Nabi dah kejap ya Rasulullah. Sedih Nabi kerana dia manusia. Berserah Nabi kepada Allah, itu yang Nabi ajak kepada kita manusia lain. Maka Nabi pun dah mula senyum bila Sayyidina Umar dah mula sembang dengan dia. Kemudian selesai, Sayyidina Umar pun dah sembang, Nabi pun dah senyum apa semua. Kemudian itu yang berlaku, Sayyidina Umar melihat di belakang Rasulullah ada berbirat bekas, yang hadis hari itu kita baca beberapa hari lepas, bekas tikar di belakang badan Nabi. Dalam hadis ni lah, dalam peristiwa ni, ada bekas tikar Nabi berbaring tu. Dalam peristiwa ni lah Sayyidina Umar tengok ada bekas tu, Sayyidina Umar pun menangis kan. Lepas tu Nabi tanya, kenapa kau menangis? Dia kata, aku teringat Raja Rom dan Parsi yang bermewah-mewah, tetapi kamu pesuruh Allah, Raja sekalian alam, Allah Azza wa Jalla, Raja sekalian alam, memilih kamu untuk menjadi pesuruh, tapi keadaan kamu macam ni. Sayyidina Umar kata, wahai Umar, Rasulullah sebut, wahai Umar, tidakkah kamu redha mereka mendapat dunia dan kita mendapat akhirat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu dulu kuliah subuh pada pagi ini. Semoga kita mendapat yang iktibar daripada hidup Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.